Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Najwa binti Muhammad Yusof. Nombor matrik KID 2105041114. Program Diploma Pendidikan Islam dari kelas 1. Tajuk yang saya akan bentangkan pada hari ini ialah perbezaan individu dan faktor yang mempengaruhinya. Seterusnya ialah pengenalan. Definisi psikologi ialah kajian tentang jiwa dan tingkah laku manusia. Pengajian saintifik tentang minda manusia mempengaruhi tingkah laku dalam situasi tertentu. Perbezaan individu pula ialah ketidaksamaan aspek perkembangan secara fizikal, mental, sosial dan emosi di kalangan individu. Seterusnya, terdapat 9 faktor yang mempengaruhi perbezaan individu. Yang pertama ialah fizikal, yang kedua ialah kognitif, yang ketiga ialah emosi, yang keempat adalah tingkah laku, yang kelima adalah sosial, yang keenam ialah rohani, yang ketujuh ialah bakat, yang kelapan ialah perwatakan dan yang terakhir penguasaan bahasa. Yang pertama ialah fizikal. Fizikal ialah perbezaan yang diwarisi dari segi paras rupa, berat, ketinggian, jantina dan rambut. Aspek fizikal terbahagi kepada dua, iaitu luaran dan dalaman. Luaran ialah boleh diperhatikan dari perbezaan individu, manakala dalaman fizikal yang tidak boleh dilihat. Contohnya, kanak-kanak perempuan mencapai kematangan yang lebih cepat berbanding kanak-kanak lelaki. Seterusnya ialah kognitif. Kognitif ialah kebolehan individu menyelesaikan masalah, berbahasa, berfikir secara logik, menakul dan mengira. Mempunyai aras kognitif yang berlainan dan mereka akan memproses rangsangan-rangsangan yang diterima daripada persekitaran dengan cara yang berbeza. Contohnya, murid perempuan mempunyai kemahiran menulis dan memori yang lebih tinggi daripada lelaki. Seterusnya ialah emosi. Emosi merupakan sifat dalaman seseorang. Kesan emosi mempengaruhi tingkah laku. Emosi boleh dibahagikan kepada 3, iaitu emosi yang seronok, emosi yang tidak seronok, emosi sederhana seronok. Keadaan emosi bergantung kepada sejauh mana tindak balas seseorang terhadap situasi yang dialaminya. Seterusnya ialah tingkah laku. Tingkah laku merujuk kepada tindakan atau tindak balas seseorang berdasarkan persekitarannya. Contohnya, ibu bapa menunjukkan tingkah laku yang baik kepada anak-anak. Perbezaan individu dapat dikesan melalui pergaulan, interaksi dan aktiviti sosial. Manakala sosial ialah merupakan satu proses di mana individu belajar cara bermasyarakat atau bersosial supaya mereka lebih berfungsi di kalangan masyarakat di tempat tinggalnya. Kebolehan interaksi bergantung kepada seseorang. Sosial di sini dimaksudkan dengan segala sesuatu yang dipakai sebagai acuan dalam berinteraksi antara manusia dalam konteks masyarakat atau komuniti. Rohani pula ialah merujuk kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan roh. Rohani dikaitkan dengan perasaan dalaman manusia yang melibatkan emosi kendiri dan penaklukan strategik. Kesucian rohani sangat ditekankan dalam agama. Rohani yang sempurna selalu juga dikaitkan dengan aktiviti beragama, individu yang tekun dan perbuatan baik yang banyak dilakukan oleh individu tersebut. Bakat merupakan satu anugerah. Setiap orang dilahirkan dengan bakat yang tersendiri. Contohnya, menyanyi, melukis, membaca, berlakon dan lain-lain. Seseorang yang berbakat memudahkan pengajar menyampaikan ilmu yang disukai oleh individu tersebut. Seterusnya ialah perwatakan. Perwatakan ialah proses gambaran diri watak sama ada dari segi fizikal, emosi atau pemikirannya. Perwatakan ini ditonjolkan melalui perlakuan watak. Perwatakan boleh dijelaskan melalui ciri lahiriah seperti bentuk, paras rupa dan tingkah laku, serta yang berupa jasmaniah yang berkaitan dengan perasaan, sikap dan pemikiran. Seterusnya ialah penguasaan bahasa. Bahasa sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Bahasa digunakan dalam proses komunikasi sebagai satu alat yang penting untuk berhubung. Contohnya, walaupun bahasa Melayu sangat penting, namun ada juga masyarakat yang belum sedar tentang kepentingan penggunaan bahasa Melayu dengan sepenuhnya. Seterusnya, faktor-faktor perbezaan individu terbahagi kepada 2, iaitu baka dan persekitaran. Baka ialah sifat-sifat keturunan pada benda hidup dan genetik, menentukan ciri-ciri fizikal seorang anak.
Keluarga yang baik akan melahirkan anak yang bertamadun. Keluarga yang sering bergaduh akan melahirkan anak yang kurang salah silah dan adab. Yang kedua ialah persekitaran. Persekitaran ialah masyarakat yang stabil adalah membangun, dan pada masa yang sama masyarakat stabil dicirikan oleh mekanisme yang berfungsi dengan baik dan proses perubahan sosial yang mengekalkan kestabilannya. Masyarakat tetap stabil dengan syarat ia tidak kekal, ia tidak berubah, tetapi mengembangkan potensi dan melaksanakan perubahan yang diperlukan oleh masyarakat. Akhir sekali ialah rumusan. Perbezaan individu membawa keunikan yang tersendiri. Seseorang itu mempunyai kelebihan yang tersendiri. Sifat berdikari penting supaya mempunyai pemikiran yang tetap. Sekian, terima kasih.